mana persoalan yang dikemukakan oleh saudari Nur Syazlini, yang persoalan dia kenapa performance PKR mengecewakan, menang 2 kerusi saja. Apakah PKR tidak perform dalam pilihan raya negeri ini? Mungkin saudara Iswadi ada pencerahannya. Okey. Terima kasih. Itu soalan saya tunggu-tunggu sebenarnya. Dia kalau kita tengok, nak kata PKR tak perform, PKR perform 100% sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Sebelum ini pun kita bertanding 7 kerusi di tempat yang sama dan akhirnya kita tak ada tempat sama, ada beberapa yang berbeza. Tetapi yang menang pun adalah 2 tempat yang memang kita menang sebelum ini, iaitu di Inanam dan juga di Api-Api. Itu memang tempat yang kita menang sebelum ini dan ini pun kita bertanding 7 dan menang 2. So kalau ikut daripada prestasinya sebenarnya sama je sebelum ini, tak ada beza pun. Kita tidak menambah tetapi kita juga tidak mengurang. Okey, itu yang pertama. Kedua, ini saya kena tegur, yang ni saya kena tegur, yang ini saya kena sebut, yang ini saya kena muhasabahkanlah pihak-pihak pimpinan agar ambil benda yang saya cakap ni sebagai benda yang positif. Janganlah ambil benda ni sentiasa negatif je, kalau nak menghentam je, bukan. Bila kita membawa satu orang kata apa, kritikan itu bermaksud kita menampakkan apa yang negatif. Itu yang dinamakan kritikan. Kalau tak, kita tak payahlah buat kritikan. Itu apa dia? Sebelum ini, Parti Keadilan Rakyat telah menamakan 14 kerusi. 14 kerusi dan telah mempunyai 14 calon untuk bertanding. Di mana daripada 7 yang dipersetujui ini, daripada 7 ni kita tahu kita boleh menang 2. Sebab 5 kawasan yang kita nak bertanding ni adalah bukan kawasan yang kita tahu boleh menang. Kita umpamakan contohnya, kalau silap saya ni, kalau saya silap tolong betulkan. Raymond bertanding di Suk sedangkan kawasan dia bukan Suk. Kawasan dia adalah kawasan lain, kalau tak silap saya Persiangan. Di mana beliau ada satu dun lain yang sepatutnya di situlah kekuatan dia untuk bertanding berbanding dengan Suk. Jadi dalam keadaan itu, kenapa dia letak dun yang dia tak boleh nak menang? Jadi itu antara contoh, sebab saya tahu Raymond Ahwas secara personal, bagaimana kekuatan beliau, apa dia punya grassroots, bagaimana dia boleh bawa koman. Kalau contohnya dalam pemilihan Parti Keadilan, dia boleh bawa 8,000 ahli turun mengundi. Ini bukan mengundi pilihan raya umum. Ini pilihan raya parti, kita kata. Pilihan raya parti. So dalam keadaan itu, kita nampak bahawa di samping calon yang diletakkan di tempat yang salah, tempat yang kami diberikan juga adalah bukan tempat yang kita nak. Sebab tu saya kata tadi, yang kami minta 14. Tetapi 7 itu dibagi, yang memang dah dibagi. Kita minta 7 lagi, yang 7 kami dah kaji, kami tahu tempat ini mempunyai potensi untuk menang. Tetapi tak diberikan. Saya bagi contoh paling utama. Contohnya macam Putatan. Di area Putatan ada satu tempat nama Keramat. Di area Keramat ni, yang bertanding diletakkan adalah Amanah. Dia ada 3 dun. Keramat ni adalah dun baru. 2 lagi warisan. Keramat ni diletakkan calon Amanah. Di mana calon Amanah ni nak lawan Barisan Nasional. Ayah calon Barisan Nasional dah dikenali di seluruh Keramat tu. Sedangkan calon Amanah ni orang tak kenal. Sedangkan yang kita nak letak calon kat situ adalah ahli parlimen Putatan sekarang, iaitu YB Awang Husaini, yang memang dah buat kerja on the ground daripada sejak dahulu. Kenapa tak letakkan beliau bertanding di tempat tersebut? Kenapa letakkan orang yang tak dikenali? Walaupun dia bertanding di atas tiket dan juga logo Amanah, tidaklah membawa bahawa beliau boleh menang. Dan terbukti dalam pilihan raya ini tak boleh menang. Sebab itu saya kata, kalau dalam perkiraan, dalam kita nak menentukan calon, nak menentukan kerusi, tak boleh akhirnya hanya warisan saja yang menentukan, oh aku akan tentukan kerusi, bukan setakat kerusi warisan, kerusi orang lain pun dia nak tentukan. Sekarang ini warisan kena muhasabah diri, turun balik ke lantai, orang kata turun balik ke peringkat bawahan, bincang dengan Parti Keadilan, bincang dengan DAP. Bagi saya DAP tak ada masalah, kalau dia nak 7 kerusi itu dia ambil je. Tetapi bincang dengan Parti Keadilan. Kelemahan-kelemahannya, ada tak kemungkinan kalau dia letak 14 kerusi tersebut, 7 kita tambah 7, ada tak kemungkinan Parti Keadilan boleh menang di kawasan-kawasan tersebut? Saya dah bagi contoh-contoh tadi. Jadi kebarangkalian ini dia kena kaji balik, muhasabah diri balik dan lihat balik. Kita kena lihat, tak lama lagi PRU akan berlaku. PRN juga 5 tahun bukanlah satu tempoh masa yang lama. Kalau tidak berlaku, maka jangan expect kita boleh menang sekali lagi. Okey, baik saudara. Terdapat satu lagi soalan yang saya ingin ambil daripada penonton kita, di mana saya ingin membuka peluang kepada penonton-penonton kita. Antara soalan yang saya lihat, soalan yang dilontarkan oleh saudara Asri Bayu, di mana beliau menanyakan bahawa
sebesar-besar Malaysia di peringkat kerajaan persekutuan ini tidak ada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Namun mengapa sekecil-kecil di Sabah ini terdapat 3 timbalan ketua menteri? Saya kira soalan ini berkait dengan posting yang dikemukakan oleh saudara di laman media sosial Facebook saudara sebentar tadi. Betul. Untuk Sarawak dan Sabah ni, 3 ketua menteri ni bukanlah benda yang asing. Dia bukanlah satu benda yang asing pun. Malah dalam warisan sebelum ni pun, saya tahu ada 3 ketua menteri. Ada orang salah faham, dia kata, Iswandi tak tahu bahawa sebenarnya yang sebelum ni pun letak 3 ketua menteri. Dia bukan masalah 3 ketua menteri. Nak letak 10 ketua menteri pun tak ada masalah. Itu adalah hak prerogatif setiap satu negeri Sabah dan Sarawak ini. Namun begitu yang saya tekankan adalah kenapa nak letak itu atas dasar apa? Adakah atas dasar nak bantu rakyat ataupun atas dasar supaya jangan mereka melompat? Kerana itulah janji yang nak diberikan kepada PBS oleh warisan. Kalau sekiranya bersatu PBS menyertai warisan, maka PBS akan mendapat jawatan timbalan ketua menteri juga. Sebagaimana yang dijanjikan. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya nampak jelas bahawa jawatan tersebut diberikan atas dasar untuk memastikan mereka tidak melompat. Dan ini juga benar dalam keadaan pusat. Diberi jawatan kepada PAS umpamanya bukan kerana kelayakan dia, tetapi kerana memastikan PAS supaya tidak melompat. Okey, sedangkan timbalan Perdana Menteri tak ada. Kenapa Ketua Menteri ada? Bagi saya itu hak daripada perlembagaan kepada negeri-negeri untuk menentukan. Dan juga hak Perdana Menteri. Kalau dia kata tak nak ada Perdana Menteri, yang itu kena cakap dengan Muhyiddin lah. Kenapa tak ada timbalan? Okey, baik. Kita ada sedikit masa lagi sebelum kita berhenti berehat. Baik, saudara. Saya ingin recap semula dengan apa yang berlaku perjalanan pilihan raya negeri ketika hari pengundian pada 26 September. Sejurus selepas SPR mengumumkan parti yang telah mendapat majoriti, pelbagai kabar angin timbul, cakap-cakap politik timbul dan antara yang menarik perhatian adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Bersatu Sabah PBS melalui laman media sosial rasminya di mana mereka mendedahkan bahawa terdapat cubaan untuk membeli dan juga menawarkan wang untuk mempengaruhi 7 wakil rakyatnya. Komen saudara. Itu bukan satu benda yang pelik dan bukanlah satu benda yang asing dan bukanlah satu benda yang mengejutkan pun. Malah kita dah jangkakan perkara-perkara tersebut. Cuma saya tidak menuduh ada berlaku atau tidak kerana itu merupakan dakwaan. Saya tidak kata ada berlaku, tapi kita tak kata benda itu satu yang pelik dan mengejutkan. Kerana kalau kita tengok, jatuh dan tumbangnya kerajaan Sabah sebelum ini pun adalah kerana mereka-mereka yang melompat ditawarkan jutaan, malah puluhan juta ringgit untuk mereka melompat. Dan kita tahu perkara itu berlaku. Untuk kata Sabah ni sering berlaku sedemikian, dia bukan Sabah je. Saya boleh katakan politik Malaysia ni kebanyakannya memang macam itulah, terutama mereka-mereka yang berkuasa, mereka-mereka yang menjadi kerajaan. Persoalan yang lebih menarik untuk kita tanyakan, kenapa mereka sehingga tinggi motivasinya sanggup menawarkan puluhan ratusan juta semata-mata untuk menang kerajaan? Itu persoalan yang mungkin kita boleh rungkaikan nanti.